Bisa. Proses itulah dinamakan yang tertanya proses istihalah. Kan? Dia sama juga malah kita sebut tentang macam dengan arak gitu juga kan. Bila dia bertukar menjadi cuka. Kan? Adakah dia masih dianggap sebagai arak? Dia sudah tentu bukan jadi arak. Haiwan juga. Haiwan yang makan macam-macam kan. Mungkin dia makan najis. Tapi lama-lama dia membesar haiwan tu. Dia ayam. Kita makan ayam. Bahan-bahan daripada khinzir ini berlaku perbezaan. Jika dia telah totally bertukar sifat menjadi bahan kimia yang asing, walaupun asal usulnya ada kaitan dengan khinzir. Sebahagian para ulama kekal dengan pendapat dia tetap khinzir walaupun apa sekalipun. Sebahagian mereka menyatakan kalau telah berubah betul sifat kimianya, maka dia tidak lagi dianggap khinzir. Sama macam kes pokok pisang ataupun limau Bali tipuh tadi. Seseorang boleh memilih lah mana-mana pendapat kalangan ni. Tidak ada siapa yang boleh mempertahankan pendapat dia lebih kukuh daripada pendapat lain. Kerana masalah ini ialah masalah perbezaan di kalangan sarjana. Siapa rasa tak lalu tu sudah makan. Selesai masalah. Tetapi tentulah bagi orang yang makan itu adalah unsur syubhah. Betul tak? Ada unsur syubhah. Dan ada hadis Nabi kata wa manittaqa al-syubhata faqad bari'a dinuhu. Siapa yang meninggalkan syubhah, selamatlah agama dia. Kalau itu boleh dikategori syubhah. Kemudian ulama beza tentang makna syubhah. Tapi wallahu alam, kalau ada kita tengok ada orang makan, kita kata makan khinzir. Ya. Ustaz, macam mana kalau pakai kasut yang buat dengan kulit babi? Sekarang Ustaz Ustaz Majid dah tulis banyak tentang kulit. Dia dah tulis dengan alleged babi. Ya, sila. Alam malu. Tahu tak? Saya pengkaji kita. Pengkaji babi. Apa? Macam mana soalan? Kasut kulit. Kasut kulit khinzir. Okay, kalau tengok kat dalam apa ni, buku halal dan haram dalam Islam, tulisan Yusuf Qaradawi ya. Dia ada bincang benda ni sikit. Dia kata penggunaan apa ni, bukan makan Tak makan. Jangan makan kasut tu. Jangan makan kasut tu lah. Makan kasut tak ada khilaf kan, tak boleh kan. Haram. Bukan makan kasut, makan babi kan. Tapi penggunaan, dia ada bawa lah pendapat macam apa ni, beberapa sarjana Islam macam Abu Daud Al-Zahiri, macam Syaukani ya, yang mana mereka mengatakan penggunaan khinzir, contoh macam bulu dia, kulit dia ya, dibolehkan selepas melalui proses apa dia? Pengawetan. Proses penyucian dia. Yang kedua Awet lah, okey lah, awet lah. Betul. Betul. Tetapi kalau apa ni di kalangan macam mazhab Syafi'i di Malaysia semua, diorang apa memang diorang kata tak boleh kan. Cuma persoalannya, adakah kalau kita tersentuh kan, dulu anak murid saya call daripada KLCC, "Ustaz, tolong ni penting ni kan. Kenapa ni, kau nak mati kan?" Itu saya terpegang beg apa? Beg kulit babi ni kat KLCC, mana nak curi tanah? Dia curi tanah nak masuk dengan tanah kan. Sebab doktrin apa babi ikut mazhab Syafi'i kita kalau kena tu kena samak. Okey, sedangkan benda tidak ada dalil. Kalau kulit babi kan, kalau anjing tu memanglah ada dalil berkaitan, kalau apa anjing jilat bejana itu benda yang masyhur. Tapi kalau babi memang tidak ada. Cuma Imam Syafi'i dia kata dia kiaskan kepada anjing. Tapi atas kias itu pun tidak bersandarkan kepada apa ni dalil yang kuat. Dia kata berdasarkan babi tak boleh makan, jadi lebih berat daripada anjing babi dalam Quran. Masalahnya bila ayat yang menyebutkan babi tak boleh makan dalam Quran tu, dia tidak bukan babi saja, dia sebut tentang al-maitah, bangkai, dan juga wadam, darah,
Kan? Wa ma uhilla li ghairillah, binatang yang disembelih tidak sebut nama Allah. Jadi kenapa tak kategorikan ini semua pun kena sama? Jadi di situ ada beberapa bagi majoriti ulama yang tak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, melihat di sudut itulah. Bagaimana mungkin kita nak kias tapi kias terpilih gitu. Anyway, apa pun pendapat, kita katakan itu hanya ijtihad Imam Syafi'i. Itu hanya pendapat, lontaran pendapat dia saja. Yang bagi orang Malaysia menganggap benda tu dah macam agama. Kan? Sedangkan itu sekadar pendapat. Kalau kita bersetuju dengan dia, kekal. Dan banyak kepayahan yang kita akan lalui. Tapi kalau kita merasa nak ambil pendapat majoriti ulama, tak perlulah basuh air tanah dan sebagainya. Cuma persoalan yang pakai macam tadi lah, ada sarjana kata bolehkan. Cuma pada ustaz lah, kalau elakkan syubhat, carilah kulit lembu ke, kulit buaya dan juga binatang-binatang lain selain daripada babi. Kalau dah beli ustaz, tak nak mau macam mana kan? Ikut lah, nak pakai-pakai lah, tak nak pakai pagi dekat kabut, dekat charity shop. Okey, saya tambah sikit lagi tentang masalah khinzir kan. Okey. Perkara yang kita perlu tahu bahawasanya, pertama masalah membasuh khinzir. Yang dah sebutlah dalam Kitab Al-Fah, membasuh khinzir sebanyak 7 kali. Satu dengan air tanah ini, macam Ustaz Majid sebut tadi, tidak ada dalil jelas yang khusus tentang khinzir. Yang ada yang Nabi sebut ialah untuk anjing. Dan untuk anjing ni Nabi kata fa idza walagal kal fi ina'i ahadikum falyaghsilu sab'a marrat ulahunna biturab. Apabila anjing jilat bekas kamu, baca 7 kali, satunya dengan tanah. Kan? Kita tengok walaupun hadis tu kuat, tapi Imam Bukhari tak mau, dia tak masuk, berarti itu bukan mazhab dia. Dia Muslim masuk kan. Sebab bagi Bukhari tak ada masakan macam tak perlu tanah. Pilihannya untuk basuh dengan tanah. Jadi kita basuh, bukan kata air selut tanah kena pergi ambil khas daripada Afrika Selatan macam mana, ataupun di sungai tepi. Tanah mana-mana ya. Malaysia kata kena basuh dengan air selut. Betul tak? Selut mana pula main selutnya? Ada keluarkan sabun tanah. Sabun taharah kan? Ini semua idea bisnes guna agama ni memang bagus. Habis orang pergi keliru, tak masalah. Okey. Sekarang siapa yang basuh? Yang penting ada tanah. Basuh. Untuk jilatan. Walaupun ulama Syafi'i kata kalau jilat tu kerana dia basah, jadi sentuh anjing yang basah pun sama. Tapi yang jelasnya Nabi sebut jilat. Dan dari segi kajian sains pun orang tahu bahawasanya apa yang ada pada air liur anjing yang dijilat bukan sama yang ada di tubuh dia yang basah. Anjing tak jilat badan dia. Tak jilatan. Tak badan dia basah kena hujan. Jadi bila kita sentuh dia basah, kata mazhab Syafi'i, macam mana dia jilat basah, kena basuh 7 kali. Hadis tu kata jilatan. Jadi kalau badan dia basah pun, kita pegang kena basuh. Dia samakan benda tu dengan benda basah tu, faham? Okey, sebab tu orang Melayu bila sentuh aja anjing, tu dia tak berani pegang anjing. Sekali dia kata kena basuh 7 kali. Actually-nya hadis tu tak sebut pun sentuh anjing, dia sebut jilatan anjing. Dan ada hadis yang suruh basuh 7 kali ataupun 8 kali tanpa menyebut perkataan tanah. Sekarang seakan suruh basuh ya. Menyebabkan ada pandangan dalam mazhab Malik umpamanya menganggap bahawasanya yang basuh dengan tanah ni pilihan. Nak basuh pun tak apa, tak mau pun tak apa. Kerana disebabkan ada riwayat yang tidak menyebut. Yang tak apalah, kita sebagai ni kita terimalah oleh kerana ada hadis kita sebut 7 ni, kita terima basuh. Tapi jilatan, yang jelasnya jilatan. Kalau dia jilat bekas ni minum ataupun bekas makan kita, dan ada kajian daripada Universiti Cairo mana macam jilatan tu membawa garis tertentu yang memang tanah yang paling sesuai untuk menghakiskannya. Okey. Tak apa. Macam Ustaz Mazid sebut tadi, mazhab Syafi'i besarkan kias benda ni. Kalau anjing pun kena 7 kali, babi lagi. Sebab larangan makan babi ada dalam Quran, larangan makan anjing tak ada. Macam Ustaz Mazid kata, tapi larangan makan babi bukan saja hurimat alaikum ad-damu wa lahmul khinzir kan, wa ma uhilla li ghairillah